Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tuan Dir Pertua atas ruang untuk saya menyampaikan ucapan perbahasan Belanjawan 2023 peringkat dasar pada hari ini. Belanjawan 2023 merekodkan kadar perbelanjaan sebanyak 388.1 bilion. Walaupun begitu, belanjawan ini dilihat sedikit mengecewakan negeri-negeri yang ditadbir Perikatan Nasional apabila dinafikan haknya oleh Kerajaan Persekutuan. Saya juga telah meneliti perbahasan dan ucapan ahli parlimen yang mengambil bahagian dan bersetuju berkenaan istilah reformasi institusi. Satu anjakan paradigma yang dibawakan oleh Kerajaan Madani untuk memastikan Malaysia dalam adil dan bersih. Selaras dengan pembawaan ini, kerajaan juga perlu bergerak dalam kerangka perubahan diri, terutama Yang Amat Berhormat Tambun dengan meninggalkan politik dendam serta membuang sentimen perbezaan untuk negeri pembangkang dan kerajaan. Peruntukan yang diberikan mestilah sama rata dan adil untuk semua rakyat. Saya bersetuju dengan YB Muar yang menyatakan Malaysia adalah negara yang sistem institusinya merentasi parti politik. Meletakkan kepentingan negara sebagai fokus utama adalah kewajipan sebagai ahli parlimen. Hari ini, Kedah antara negeri terbawah yang paling miskin di Malaysia. Kerajaan Persekutuan diseru untuk memberi perhatian lebih kepada negeri ini di samping usaha keras kerajaan negeri yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Tuan Yang Dipertua, saya ingin menyentuh berkenaan keselamatan makanan di Malaysia. Menurut Dasar Agro Makanan Negara 2.0 2021 hingga 2030 di bawah strategi subsektor padi dan beras, berhasrat untuk meningkatkan jumlah pengeluaran, menambah baik tahap sara diri dan menambah pendapatan pesawah padi untuk 10 tahun yang akan datang. Penggunaan kaedah teknologi terkini seperti perkhidmatan drone kini mengubah landscape pertanian purba yang mampu mencapai kepada peningkatan jumlah pengeluaran dan menjana pendapatan pesawah. Penggunaan drone dapat mengurangkan risiko kesihatan ke atas pesawah yang sebelum ini terdedah dengan racun yang digunakan secara langsung yang boleh mendatangkan kesan kepada kulit mata dan sebagainya. Namun begitu, harga drone yang mahal boleh merencatkan perancangan untuk mengembangkan plan tindakan dasar agro makanan 2.0. Dengan perancangan Kedah yang ingin membawa tanaman 5 kali 2 tahun, mungkin tidak dapat dilaksanakan tanpa kemudahan teknologi ini. Kerajaan hari ini mengambil pendirian untuk meneruskan penyaluran pelbagai subsidi dan insentif seperti harga padi, baja padi dan padi huma serta bantuan tunai. Tetapi saya ingin bertanya di mana pendirian kerajaan dalam menjadikan drone mampu milik kepada pesawah. Mungkin satu bentuk subsidi wajar diberikan kepada mereka yang layak berserta syarat tertentu. Selain itu, di bawah menambah baik tahap sara diri dasar agro makanan, golongan pesawah dan pekebun kecil yang bertarung dengan cuaca tidak menentu, terutama sewaktu musim terkejuh, perlu diberi perhatian oleh kerajaan. Namun saya mencadangkan agar peruntukan musim terkejuh pekebun kecil yang diberikan sebanyak RM800 dinaikkan kepada RM1000 bagi meringankan lagi beban yang ditanggung akibat tidak boleh bekerja. Saya mencadangkan kepada pihak kerajaan dalam parlimen kita pada tahun 2020 dengan kesedaran yang tinggi telah meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 bagi meningkatkan hukuman yang lebih berat termasuk menurunkan had alkohol dalam darah, nafas dan air kencing. Saya menganggap kita perlu mengorak satu langkah ke hadapan bersama pihak kementerian selain pindaan yang dilakukan sebelum ini. Arak sememangnya jelas diharamkan dalam ajaran Islam dengan dalil firman Allah dan hadis Nabi. Pengukuhan dari sudut saintifik dengan penerbitan artikel daripada WHO itu turut wajar dijadikan asas terhadap tindakan dasar kerajaan seterusnya. Saya mencadangkan supaya kementerian pertama meminda Seksyen 2 Akta Eksais 1976 bagi menyelaras tafsiran alkohol, bir maupun intoxicating liquor kepada satu tafsir yang jelas, iaitu kesemua minuman ini adalah memabukkan. Kedua, menghapuskan had
minima alkohol dalam darah, napas dan air kencing dengan maksud pengambilan alkohol ketika memandu boleh disabitkan dengan hukuman yang diperuntukkan. Ketiga, menggerakkan kempen rentas kementerian secara meluas bagi mempromosi visi hidup sihat tanpa alkohol. Mohon penjelasan kementerian. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mengambil kesempatan dalam ucapan perbahasan ini dengan menzahirkan ucapan takziah kepada mangsa banjir di seluruh negara. Peristiwa bencana banjir di Gurun Jerai beberapa tahun lepas yang diibarat seperti tsunami kecil masih terpahat dan menjadi trauma oleh penduduk sekitar. Hari ini beberapa negeri seperti di Johor, Pahang, antara yang paling teruk terkesan. Dilaporkan mangsa melonjak hampir 25,000 orang yang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara PPS. Dengan amaran yang masih kekal dari Jabatan Meteorologi, iaitu hujan berterusan pada tahap bahaya atau merah ke atas semua 10 daerah negeri memungkinkan untuk mangsa terjejas semakin bertambah. Oleh itu, pihak kerajaan digesa menambah peruntukan seperti mana yang disebut oleh Pagoh, insentif dan bantuan tambahan segera untuk mangsa yang terjejas. Seterusnya, sayu hati terutama melihat anak-anak kita yang ingin menjalani SPM tapi terkandas akibat banjir. Hingga 2 Mac yang lepas, sekitar 431 calon SPM tidak dapat menduduki peperiksaan. Mereka tidak dapat hadir ke pusat peperiksaan yang dijadualkan atau pusat peperiksaan berhampiran. Saya ingin bertanya pihak kementerian berkenaan anak-anak SPM yang terkesan, adakah penjaduan semula akan mengambil kira dengan situasi banjir dan kesan yang dialami oleh calon? Kerajaan perlu memastikan situasi banjir ini terkawal dan pelajar berada dalam keadaan bersedia, fizikal dan mental sebelum membenarkan menjalani peperiksaan semula. Seterusnya, Datuk Speaker, saya juga membangkitkan 2 isu pendidikan yang berlegar di kalangan warga pendidik. Suara para guru amat saya titik beratkan demi kesejahteraan, keberlangsungan pendidikan. Isu pertama, yang sering memberi tekanan dalam kalangan guru di luar sana iaitu berkenaan sistem pengurusan identiti (IDMI) yang dilaporkan masih belum stabil atau sesuai untuk membuat pengisian termasuk markah ujian akhir sesi akademik. Saya mengucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan yang telah meluluskan untuk memberi autonomi kepada guru-guru dalam memilih sama ada untuk merekod dan melaporkan tahap penguasaan pentaksiran bilik darjah PBD secara luar talian atau menggunakan sistem pengurusan pentaksiran bersepadu SPPB secara hibrid. Namun, langkah yang dibuat hanyalah solusi bersifat sementara. Seperti yang dimaklumkan, guru-guru masih lagi terbeban sehingga mengganggu tugas hakiki iaitu mengajar dan membentuk anak bangsa. Mereka terpaksa mengulang isi perkara yang sama berkali-kali dan telah memakan waktu yang sepatutnya digunakan untuk melaksanakan tugas sebagai guru. Itu belum masuk berkenaan sistem trafik yang tinggi dan tidak stabil serta perlu melakukan pentaksiran berterusan PBD. Tidak terbayang, guru yang terpaksa mengajar banyak kelas dan banyak murid perlu ditaksir. Saya mengesyorkan agar pihak kementerian tidak terburu-buru dalam meneliti isu ini. Sepatutnya sistem ini dilakukan pada sekolah rintis terlebih dahulu. Pihak kementerian perlu memantau, menilai keberkesanan sistem ini terutama kepada membantu pengembangan murid. Seterusnya, memetik kata YB Menteri Pendidikan tempoh hari, iaitu tidak akan memasukkan IDMI. Oleh itu, pihak kementerian perlu menaik taraf sistem ini supaya mesra pengguna dan menyelesaikan masalah kesesakan trafik. Untuk akhirnya, Tuan Di-Pertua, saya ingin membangkitkan kebaikan seluruh kastam di bawah Kementerian Keuangan. Umum diketahui bahawa betapa dedikasinya pihak kastam menjalankan tugas mereka. Sasaran kerja terutama yang melibatkan kutipan hasil cukai tidak langsung tidak melebihi sasaran serta membawa hasil yang besar kepada negara. Pada tahun 2022, pihak kastam berjaya memungut cukai tidak langsung negara berjumlah 53.5 bilion sepanjang tahun 2022. Menurut timbalan Ketua Pengarah Kastam, Datuk Sazali Muhammad, kutipan tertinggi itu merupakan satu sejarah dalam kutipan hasil cukai tidak langsung negara. Oleh itu, saya mencadangkan untuk ditubuhkan sebuah suruhanjaya perkhidmatan kastam. Rasional penubuhan suruhanjaya ini antaranya bagi memastikan seluruh institusi kastam ditadbir urus dengan lebih sistematik, efektif serta mengurangkan kerenah birokrasi. Dengan kata lain, urus tadbir dan tata kelola kastam dapat diteruskan melalui suruhanjaya ini dengan roh dan semangat mereka sendiri. Bagi satu nawaitu dengan slogan berkhidmat memakmurkan negara. Maka sesuai
dengan komitmen dan iltizam yang telah diberikan oleh pihak Kastam, pengecoran untuk menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kastam perlu disokong dan diluluskan. Satu minit. Untuk akhirnya, Tuan Yang Dipertua, sekali lagi, untuk akhirnya, jawapan Menteri Pendidikan terhadap isu jawi yang saya bangkitkan hanya berdasarkan jawapan pegawai di kementerian. Sebolehnya dalam Dewan Yang Mulia ini, jawapan konkret dari Menteri sama ada akan menamatkan terus jawi dalam soalan pendidikan Islam SPM atau WB Menteri Munyi keberdayaan politik untuk mengembalikan semula soalan jawi dalam kertas pendidikan Islam dalam SPM. Saya menyayang tinggi sekiranya WB Menteri akan terus memertabatkan jawi seperti yang saya mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.